Okey, so untuk part yang kedua ni, cikgu akan terangkan berkenaan dengan konsep laju, konsep hal laju dan juga konsep pecutan. So apakah laju, hal laju dan juga pecutan? Okey, nanti kita tengok. Okey, kita tengok laju dulu. Okey, laju merupakan kadar perubahan jarak terhadap masa. Unit bagi laju adalah meter per saat ataupun ms negatif 1. Okey, so unit sangat penting. Okey, contoh. Soalannya, Khairul berjalan daripada A ke B sejauh 10 meter dalam masa 5 saat. So, berapakah laju Khairul? So, dia berjalan daripada A pergi ke B, okey, dalam sejauh 10 meter dan masa yang diberi adalah 5 saat. Okey, so laju adalah formula dia jarak bahagi masa. So berapakah jarak? Jaraknya adalah 10 meter dan masa adalah 5 saat. Jadi 10 bagi 5 kita akan dapat 2 meter per saat. So ni straightforward dan sangat simple. Okey, laju purata. Apa yang dimaksudkan dengan laju purata? Laju purata adalah jumlah jarak yang dilalui dibahagi dengan jumlah masa yang diambil oleh individu tersebut ataupun objek tersebut. Okey, unit bagi laju purata adalah meter per saat juga, iaitu ms negatif 1. Okey, contoh, pada tahun 2009 Usain Bolt telah memecahkan rekod dunia dalam acara pecut 100 meter dengan catatan masa 9.58 saat. Berapakah laju puratanya? So rumus bagi laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi kita dah tahu bahawa jumlah jarak dia berapa? 100 meter. Dan masa dia adalah 9.58 saat. Jadi jumlah jarak dia adalah 100 meter dan jumlah masa dia adalah 9.58 saat. Kita bahagikan, kita akan dapat 10.44 meter per saat. Okey, sangat laju sangat laju. Okey, sekarang kita beralih pula kepada hal laju. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hal laju? Hal laju ialah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Kalau laju tadi jarak bahagi masa. Sekarang bila sebut hal laju adalah sesaran bahagi masa. So unit dia adalah meter per saat juga, sama saja unit dia. Okey, contoh Khairul berjalan daripada A ke B sejauh 100 meter. Kemudian dia berpatah balik ke C sejauh 20 meter. Okey. Masa keseluruhan perjalanan adalah 50 saat. Tentukan hal laju Khairul. Okey. Daripada A ke B 100 meter, daripada B ke C 20 meter. Okey, berpatah balik. Jadi berapakah hal laju? Jadi hal laju ialah sesaran bahagi masa. Ingat balik, sesaran tadi adalah lintasan terpendek. Jadi lintasan terpendek dia adalah 80 meter. Sebab 100 tolak 20 meter, kita akan dapat 80 meter. Dan masa diberi adalah 50 saat. So jawapan dia adalah 1.6 meter per saat. Andai kata kalau masa diberi dalam minit, kamu kena tukar dalam saat. So kena ingat, kalau diberi dalam minit, kena tukar dalam saat. Okey, kalau diberi dalam kilometer, kena tukar kepada meter. Andai kata nak menggunakan unit meter per saat. Okey. Next, kita tengok pecutan. Apakah pecutan? Pecutan adalah kadar perubahan hal laju. So hal laju tu berubah setakat mana? Okey. Terdapat dua jenis pecutan, iaitu pecutan positif dan ada juga pecutan negatif. Pecutan negatif kita panggil dia sebagai nyah pecutan ataupun pecutan semakin berkurang. Okey. Unit bagi pecutan ialah meter per saat per saat. Sebab tu dia punya unit dia ialah ms negatif 2. Okey, nanti kita akan tengok situasi dia macam mana. Okey, contoh Zack sedang berlatih bermain papan luncur. Dia mula meluncur dari P ke Q sehingga mencapai hal laju 28 meter per saat. Masa yang diambil adalah 4 saat. So soalan dia, berapakah pecutannya? Okay. So kita analogikan dia dalam bentuk diagram untuk kita mudah faham. Daripada P dia nak pergi ke Q. Okay. Masa dia adalah 4 saat.
halaju akhir dia adalah 28 meter per saat. Okey, kenapa halaju akhir 28 meter per saat? Sebab soalan dia kata dia mula meluncur. Okey, tengok dia mula meluncur dari P ke Q sehingga mencapai halaju 28. So ayat sehingga mencapai halaju 28 ni maksudnya itu halaju akhir dia. Okey, mula meluncur. Maksud bila mula meluncur, maksudnya dia start daripada kosong. Dia start daripada berhenti. Bila berhenti ada tak halaju? So bila berhenti dia sebenarnya tak ada halaju. Okay, so that's why dia punya halaju awal dia kosong, sebab dia mula meluncur. Okay, sehingga mencapai halaju 28. Okay, maksud halaju akhir dia 28. Jadi kita masukkan dalam rumus pecutan. Rumus pecutan macam mana? Rumus pecutan halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Jadi halaju kita kira sikit kat sini. So halaju akhir dah ada, halaju awal dah ada, masa. So halaju akhir kita buat A sama juga dengan halaju akhir 28 tolak halaju awal kosong bahagi masa 4 saat. Jadi 28 tolak kosong 28, 28 bagi 4 kita akan dapat 7 meter per saat. Jadi ini adalah pecutan untuk Z. Okey? Senang saja. Okey, next. Kita tengok soalan seterusnya. Seorang lelaki menaiki motosikalnya pada kelajuan 10 meter per saat dan mengambil masa selama 20 saat untuk berhenti. Kirakan pecutannya. Okey, so orang ni dia naik motor dia. Okey, dia naik motor dia. Okey. So, macam mana kita nak kira? Sama saja konsep dia. Okey. Bila sebut pasal pecutan, kita tulis sikit. Apa pula? Okey. Pecutan, anda kata A adalah halaju awal, halaju akhir tolak halaju awal kita bahagikan dengan masa. Okey, so simple je. So halaju akhir dia berapa? Okey, kita tengok menaiki motosikalnya pada kelajuan 10 meter per saat dan last kali dia berhenti. Maksudnya daripada sini tadi, yang dia kata daripada sini dia pergi ke sini, asal ni tadi adalah 10 meter per saat. Itu halaju. Maksud ini halaju awal. Okey, sehingga berhenti. Bila berhenti, akhir dia, maksudnya akhir dia adalah kosong sebab dia berhenti. Masa berapa masa? Okey, masa yang diberi daripada awal ke akhir adalah selama 20 saat. Okay, so kita boleh masuk dalam rumus kita. Halaju akhir dia kosong, tolak awal dia 10 meter per saat, kita bahagikan dengan 20. Jadi kita akan dapat negatif 10 per 20. So kita akan dapat negatif 0.5 meter per saat sebab pecutan Jadi tanda negatif ni bermaksud motor itu mengalami nyah pecutan. Nyah pecutan ni maksudnya dia semakin perlahan. Pecutah pula. Okey. Sorry, nyah pecutan. Okey. So menunjukkan motor ini semakin perlahan dan akhirnya dia berhenti. So that's why dalam apa-apa perkiraan sebenarnya positif negatif ni penting. Okey, dia bukan saja-saja tapi dia membawa maksud tertentu. Okeylah guys, so insya-Allah cikgu akan upload untuk video yang ketiga. Okey, video yang ketiga tu mungkin ada jangka masa detik. So apa-apa soalan boleh tanya dan boleh komen kalau tak faham. So cukup untuk sampai sini saja. Bye bye. Assalamualaikum.